เคยเป็นนักมวยปล้ำเลยครับแต่ตอนนี้ครูพละของเราเนี่ยมันเต็มซะแล้วสิให้ผมเป็นครูผู้ช่วยก็ได้ครับว่ายน้ำเป็นเปล่าผมไม่เคยคิดอยากเป็นครูพอเข้าวงการมาก็เจอของโหดเลยครูชื่อโรงเรียนนี้มีเด็กแค่4 คนครับแถมเรียนคนละชั้นต้องเติมกลุ่มคำที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นน้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหมครับพอระหดมากใช่อดทนเว้ยสอนที่นี่ไม่เหนื่อยอย่างที่คิดครับแต่เหงาแล้วก็ทำให้ผมรู้จักกับใครคนหนึ่งวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกึมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจูเธอชื่อแอนครับเป็นครูคนก่อนของที่นี่เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไรเนี่ยแหละครูแอนไม่ใช่คนนี้คุณนิกกี้แต่แขนเนี้ยของครูแอนหนูจำดาวได้ฉันก็รู้สึกวันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปครูแอนนี่ครูแอนเหรอครับก็เหมือนว่ามันไม่ต่างกันกับใจฉันเลยสิ่งนั้นที่เธอสัมผัสเราตอนรับรู้มันเหนื่อยใจบางอย่างไม่อาจมองเห็นมันด้วยตาแต่เราเรียนรู้มันด้วยใจเราไม่ต่างกันพอครับครูแอนตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะครับครูแอนย้ายไปสอนกับแฟนเขาที่ม่อนฟ้าผมรู้สึกเหมือนอกหักตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแล้วก็การคิดถึงครูแอนAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurizdi Habib Zaidi, pemegang kad metrik bernombor I19103531. Okey, kumpulan kami akan membentangkan sebuah teori iaitu teori B.F. Skinner dan filem yang kami pilih ialah filem The Teacher's Diary yang berasal daripada Thailand. Sebelum kami huraikan lebih lanjut tentang filem, ingin saya terangkan dahulu sedikit tentang B.F. Skinner. Nama sebenar beliau ialah Burgess Frederick Skinner. Beliau dilahirkan pada 20 Mac 1904 di Pennsylvania. Beliau menerima ijazah kesusastraan bahasa Inggeris pada tahun 1926 di College Hamilton. Skinner juga pernah menerima Warren Medal. Pada tahun 1948, beliau mendapat tempat di Jabatan Psikologi di Universiti Harvard dan akhirnya meninggal dunia pada 18 Ogos 1990. Seterusnya, kita masuk pula kepada teori pelajaran operasi Skinner. Beliau menganggap tingkah laku individu juga mempunyai ciri motivasi, iaitu dapat mengawal tingkah lakunya sendiri dan cara pembelajaran juga boleh berlaku kerana dipengaruhi oleh kesan tingkah laku sebelumnya. Beliau terkenal kerana kajian beliau ke atas tikus dengan menggunakan kotak Skinner, dan tingkah laku tikus di dalam kotak boleh dikawal dan jawab balasnya direkodkan. Okey, yang tadi merupakan teori pelajaran. Kita masuk pula kepada teknik pelajaran operasi Skinner. Terdapat 2 tingkah laku iaitu tingkah laku responden dan tingkah laku operan. Tingkah laku responden ialah tindak balas yang dirangsang oleh rangsangan yang tertentu. Tingkah laku ini kita dapat belajar secara automatik dan tidak perlu dipelajari. Sebagai contoh, apabila lutut kita diketuk, tindakan refleks akan berlaku dan kita tidak dapat mengawalnya. Oleh itu, ia merupakan pembelajaran secara biasa. Seterusnya ialah tingkah laku operan. Tingkah laku operan berlaku secara spontan dan boleh dijangkakan. Gerak balas ini dihasilkan dari diri sendiri. Sebagai contoh, bayi menangis kerana hendak ibu bapa datang padanya. Itu merupakan salah satu contoh pembelajaran secara aktif. Seterusnya ialah peneguhan. Terdapat 2 jenis peneguhan iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu pelajaran setelah perlakuan itu ditunjukkan dan ia menyebabkan perlakuan itu diulangi dan diperkuatkan. Sebagai contoh, seorang bapa memberi hadiah selepas anaknya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Dengan cara ini, anaknya akan buat lebih baiklah untuk dapat lagi hadiah yang baru. Okey, yang kedua ialah peneguhan negatif. Peneguhan negatif ini ialah rangsangan serta-merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberi selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Sebagai contoh, seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja sekolah. Dengan cara ini, anaknya akan menjadi takut dan tidak akan mengulanginya. Okey, dan 3 yang terakhir ialah dendaan, prinsip primer dan pelupusan. Dendaan adalah satu proses atau tata cara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Prinsip primer pula ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati dengan aktiviti yang lebih diminati untuk mengukuhkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Dan yang terakhir ialah pelupusan. Pelupusan bermaksud
perlakuan yang tidak diberi penyuluhan akan lupus dengan sendirinya. Assalamualaikum, nama saya Siti Mazlin binti Muhammad Rizal dan nombor menteri ialah I181028877. Okey, hari ini saya nak present tentang sinopsis cerita The Teacher's Diary, iaitu sebuah filem yang menceritakan tentang dua orang guru yang mengajar di tempat terpencil. Mereka adalah Cikgu Song dan Cikgu N. Song ni dia merupakan bekas atlet yang sedang macam bingung nak mencari pekerjaan sebagai seorang guru. Okey, kerana dia ingin bekerja, walaupun waktu dia apply untuk jadi seorang guru tu tak ada kosong, tak ada tempat kosong, tapi dia nak juga. And then pengetua dia pun bagi dia bekerja, tapi dia diberi kerja di tempat yang terpencil, iaitu di sebuah kawasan pendalaman yang sekolahnya dan ataupun persekitarannya yang berada di atas sungai ataupun hidupnya di atas air. Okey, bila tu sebelum Cikgu Song ni mengajar di sekolah tersebut, ternyata 3 tahun yang lalu ada seorang wanita yang bernama Cikgu N yang menjadi guru dekat tempat tu. Tapi Cikgu N ni dipindahkan ke sekolah kawasan pendalaman itu sebabkan dia memiliki tattoo kecil yang menjadikan dia dianggap sebagai contoh yang tak baik bagi muridnya. So waktu tu Cikgu N ni dah menghadapi pelbagai dugaan dan rintangan sewaktu berada di kawasan tersebut, kawasan pendalaman tersebut, dan dia suka tulis diary. And then Cikgu Song ni tanpa sengaja dia terjumpa balik dari Cikgu N yang 3 tahun yang lalu. So buku tu memang mengandungi semua luahan hati, lepas tu dan pengalaman yang Cikgu N dapat waktu mengajar dekat sekolah tersebut. Okey, cerita ni dia menceritakan tentang usaha seorang guru yang struggle untuk mengajar anak murid dia, dan di mana mereka ni merasakan pendidikan itu tak penting. Macam mana yang diorang rasa kehidupan diorang sekarang adalah lagi penting, gaya hidup diorang sekarang. So persekitaran diorang ni macam tak membantu diorang untuk masa depan diorang. Jadi cikgu-cikgu ni dia mainkan peranan untuk membina masa depan anak-anak ni. Dalam masa yang sama juga, apabila diorang ni dah terbiasa dengan kehidupan yang memang kita tahu yang macam tak menitik beratkan tentang pendidikan ni, diorang akan merasakan untuk meneruskan kehidupan tu adalah lebih penting daripada belajar. Jadi Cikgu Song ni dia sangat-sangat struggle untuk membawa anak-anak tu datang ke sekolah. Maksudnya dia terpaksa dah pergi ke satu rumah untuk ambil anak-anak yang sepatutnya bersekolah. Okay. Benda yang sama juga berlaku waktu Cikgu An bertugas sebagai seorang guru juga. And then student yang dah dekat sana tu dia dah terbiasa dengan cara didikan Cikgu An. Manakala Cikgu Song ni pula merupakan cikgu baru yang tak ada pengalaman langsung dalam mendidik pelajar. Jadi dia merasakan sedikit terbeban jugalah, sebab dengan diorang pun susah lagi nak adapt dengan kawasan pendalaman yang di mana yang diorang sendiri pun tak biasa. Maksudnya macam ibarat kita daripada bandar turun masuk hutan, maksudnya kita memang tak biasalah dengan kehidupan tu. Jadi mereka sangat orang kata macam mana, struggle lah untuk meneruskan diorang punya kehidupan dekat sana.
Okey, untuk Cikgu Song ni pula dia diberi masa lebih kurang macam kalau macam kita 1 semester lah untuk mengajar anak-anak murid dekat sekolah rumah kapal tu. And then dia ditugaskan untuk kurang-kurangnya ada yang berjaya, untuk ada yang lulus lah ujian tersebut. Sedangkan waktu exam tu murid-murid dia ni memang walaupun usia dia berbeza tapi tahap pendidikan dia orang tu sama. Walaupun contoh dia darjah, kalau macam kita dia darjah 5, tapi mungkin tahap pendidikan dia orang tu sama level, iaitu darjah 1, semua sama. So ni akan yang buatkan masalah kepada Cikgu Song kalau sekiranya dia ada yang student tu tak lulus. Maksudnya dia akan diberhentikan kerana dia dianggap tidak layak sebagai untuk mengajar murid tersebut. Okey, dengan adanya diary Cikgu N ni, Cikgu Song ni sedikit sebanyak dapat adapt dengan situasi ataupun keadaan dekat kawasan pedalaman, iaitu di kawasan perairan tu. Dia sedikit sebanyak dapat menguasailah kehidupan dekat sana, dan dia dah lama-lama tu dia macam dah terbiasa dengan tu, dengan bantuan diary tu lah. Sebab dalam diary Cikgu N tu dia sangat lengkap dan detail tentang macam mana apa yang berlaku dekat sana. Sekiranya contoh kalau air tak keluar dari tangki, maksudnya ada apa. Maksudnya diary Cikgu N tu sangat detail yang sehingga kan membuatkan Cikgu Song ni boleh untuk adapt dengan situasi di kawasan pedalaman tersebut. Assalamualaikum. Nama saya Siti Ashikin binti Azhar. Nombor matrik I1810264. Saya akan membentangkan bahagian analisis watak bagi filem The Teacher Diary. Watak utama merupakan Cikgu N, yang merupakan seorang guru yang mula-mula dihantar ke sekolah rumah kapal apabila Cikgu N dihantar untuk mengajar anak-anak nelayan di hujung empangan Mepeng, di mana orang-orang di situ bekerja sebagai nelayan dan tinggal di atas sungai. Cikgu N juga merupakan seorang yang bersifat extrovert, di mana dia seorang yang relax, bersifat terbuka dan seorang yang bersungguh-sungguh untuk mengajar dengan segala kekurangan atau keterbatasan seperti tiada elektrik, rangkaian telefon bimbit dan sering dilanda ribut. Walau bagaimanapun, Cikgu N Cikgu N ni bersifat bersungguh-sungguh untuk mengajar anak-anak muridnya. Cikgu N juga seorang yang memahami ketujuh-tujuh perangai anak-anak muridnya dan pentingnya mereka ke sekolah. Cikgu N ni mempunyai anak murid yang tidak berapa ramai, dan Cikgu N boleh fokus apabila dia mengajar dan menumpukan sepenuh perhatiannya kepada anak-anak muridnya. Dan beliau juga sering menekankan bahawa apabila mereka kepada anak-anak muridnya, di mana sekolah itu penting, pembelajaran itu penting. Cikgu N juga seorang yang suka meluahkan perasaannya, pengalaman suka dan duka dia di dalam diarynya, sebuah diary yang menggambarkan semua pengalaman mengajarnya di sekolah tersebut dan tidak pernah bercerita kepada sesiapa, sehingga Song, iaitu salah seorang guru yang juga mengajar di perkampungan tersebut, menjumpai diarynya. Cikgu N ni
juga seorang yang bersifat kreatif, di mana apabila dia mengajar, dia akan memberi ganjaran bintang kepada anak muridnya yang dapat menjawab soalan di papan tulis. Dan apabila dia mengajar, dia juga akan mengaplikasikan perbuatan tersebut dengan berinteraksi dengan pelajar dia. Cikgu Ann juga menghadapi kesukaran untuk mendidik pelajar mereka yang mempunyai latar belakang dan halangan yang berbeza. Namun, mereka membuktikan yang mereka boleh mengajar dengan strategik mengajar anak murid mereka untuk terus cemerlang. Dia bersungguh-sungguh, Cikgu Ann ni seorang yang bersungguh-sungguh dan dia memikirkan cara yang paling kreatif untuk mengajar anak-anak muridnya untuk ke sekolah dan menimba ilmu pengetahuan. Cikgu Ann juga sambil memasak pun mampu memberi latihan kepada anak-anak muridnya, walaupun nampak santai tetapi ia memberi makna kepada anak murid dia dan Cikgu Ann sendiri. Ini dapat menunjukkan oleh muridnya belajar adalah tidak susah dan santai sahaja. Cikgu Ann juga mempunyai sikap yang kadang-kadang berputus asa kerana anak murid dia tidak mahu ke sekolah atas alasan ingin membantu keluarga mereka yang sudah cukup memadai. Contohnya salah seorang anak murid Cikgu Ann iaitu Chong yang tidak hadir ke sekolah untuk mengambil ujian kerana ingin menolak ayahnya menangkap ikan. Dan Cikgu Ann pernah terlintas dalam hati kenapa dia nak rasa kecewa. Dia hanya seorang guru yang mengajar anak-anak di sekolah dan dapat ganjaran. Dia tidak rugi apa-apa pun. Macam itulah Cikgu Ann berfikir. Dan ini juga yang menyebabkan Cikgu Ann ni berpindah sekolah di kawasan bandar selepas setahun. Watak utama yang kedua iaitu Song, Cikgu Song. Beliau juga merupakan seorang guru yang terpaksa dihantar ke sekolah rumah kapal yang terletak di kawasan pedalaman untuk mendidik anak-anak nelayan secara kontrak. Sama juga dengan kisah Cikgu Ann. Di sebalik kesunyian yang melanda dirinya, Cikgu Song ditemani sebuah diary yang ditinggalkan Ann, seorang guru yang telah berpindah. Cikgu Song ni menjumpai diary Cikgu Ann yang di mana dia menyimpan segala perasaan duka dan suka dia dalam diary tersebut dan cara dia mendalami jiwa anak-anak murid dia. Pada mulanya, Cikgu Song mempunyai ciri-ciri personality introvert dalam mendidik anak-anak muridnya, seperti seorang yang serius, selalu bimbang dan suka bersendirian. Setelah Song menemui diary yang ditinggalkan oleh Ann, dia menjadi seorang yang bersikap extrovert, seperti menjadi seorang yang periang, bersikap terbuka, suka kepada perubahan dan mempunyai sikap bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak muridnya. Pada hari pertama Cikgu Song menjejak kaki di sekolah rumah kapal tersebut, Cikgu Song mengalami kesulitan yang dalam mendidik dan memikat hati anak muridnya yang ketika itu sudah tidak minat lagi untuk belajar selepas Cikgu Ann berpindah. Namun setelah dia menjumpai diary Cikgu Ann, dia menjadi terinspirasi dan mempunyai idea untuk bagaimana cara untuk memikat balik hati anak muridnya itu. Setelah itu
Cikgu Song juga merupakan seorang yang sistematik seperti apabila hari pertama memulakan kelas, dia dengan mengenali dahulu tahap umur anak muridnya sebelum mengajar dan memberikan soalan sesuai mengikut tahap perkembangan kognitif mereka. Kerana dalam kelas tersebut mempunyai berlainan umur dan darjah yang berlainan, tetapi tinggal dalam satu kelas. Cikgu Song juga telah melakukan peniruan kaedah pengajaran Cikgu N. Bahkan ia menjadi lebih cemerlang dan dapat menarik semula pelajar untuk terus belajar. Cikgu Song juga mempunyai sifat simpati terhadap keadaan muridnya dan menjiwai apa yang pelajarnya hadapi, dan beliau sanggup menolong ayah kepada pelajarnya mencari ikan iaitu pelajarnya bernama Chong. Cikgu Song sanggup datang pujuk Chong ke rumahnya, memujuk ayahnya untuk membenarkan Chong bersekolah. Lepas tu dia juga memujuk ayah Chong untuk membenarkan Chong tu bersekolah kembali, tetapi dia bertukar kepada sebagai ganti dia akan menolong ayah Chong tu untuk menangkap ikan pada setiap minggu, dan Chong akan ke sekolah. Lebih kurang. Cikgu Chong juga seorang yang bersungguh-sungguh mengajar muridnya dalam pelbagai cara supaya mereka memahami. Contohnya, dia sanggup mengaplikasikan benda yang anak muridnya tidak pernah nampak, lalu mengaplikasikan dalam keadaan yang nyata seperti kiraan jarak kereta api dengan kepalanya. Dan Cikgu Song merupakan seorang guru yang kreatif juga, mengikat tali dengan bot dan dengan rumah terapung, dengan sekolah terapung dia, dan menarik, dan kanak-kanak sekolah tersebut gembira. Cikgu Song juga mengajar sambil bermain dengan pelajarnya untuk mengelakkan pelajarnya rasa terlalu stres belajar. Ini juga Cikgu Song juga seorang yang kreatif, sama dengan Cikgu N tadi, sambil belajar sambil memasak. Saya akan meneruskan presentasi saya. Saya iaitu Siti Mazlin binti Muhammad Rijal akan menerangkan tentang watak sampingan, iaitu ayah Chong yang merupakan seorang nelayan dekat kawasan pedalaman tersebut. So dia ni ayah kepada salah seorang anak murid Cikgu Song dan Cikgu N. Ayah Chong ni dia mempunyai sikap yang tidak berfikiran terbuka dan tak sukakan perubahan. Dia juga tidak mementingkan sangat tentang pembelajaran anak dia dan berharap anak dia ni menjadi macam dia juga, iaitu seorang nelayan. Disebabkan kawasan diorang tu duduk di kawasan perairan, so diorang punya mata pencarian dia adalah sebagai nelayan, iaitu sebagai nelayan lah. Ciri personality yang ayah Chong ni, dia adalah seorang yang introvert, di mana dia ni sangat serius dan dia tak suka bercakap dengan orang ataupun bergaul dengan orang. Sebelum Cikgu Song ni memujuk ayah Chong, Cikgu N pun dah datang untuk jumpa ayah Chong untuk bawa Chong ni ke sekolah untuk menduduki peperiksaan. Tapi ayah Chong ni dia melarang anak dia, dia melarang Chong untuk ke sekolah dan lebih baik menolong dia untuk menangkap ikan. Tapi apabila waktu Cikgu Song pula yang mengajar, Cikgu Song ni dia pergi pujuk ayah Chong ni. Dia pergi dekat ayah Chong ni, dia kata
dia yang akan menggantikan tempat Chon sebagai untuk tangkap ikan ni lah. Tapi sebagai balasan dia, Chon ni mesti dihantar ke sekolah. Okay, so dekat sini teori yang kita boleh kaitkan ialah teori peneguhan, iaitu ada dua, positif dan negatif. Kat sini adalah watak ayah Chon adalah negatif, yang di mana ayah Chon ni dia melarang Chon untuk ke sekolah. So Chon ni dia pun tak pergi sekolah sebab dia dengar cakap ayah dia. Dia dengar cakap ayah dia, di mana teori ni menunjukkan di mana tingkah laku manusia ni, tingkah laku Chon ni disebabkan oleh rangsangan dan persekitaran dia. Okey. Sebabkan dia tak nak ayah dia marah ataupun dia takut dengan ayah dia, dia pun ikut ayah dia untuk pergi menangkap ikan. So nak bagi contoh yang lebih mudah untuk difahami adalah sebagai contohnya, sebagai seorang bapa ni, dia memarahi anak dia kerana tak buat kerja sekolah yang cikgu dia bagi. So jadi anak dia ni kerana takut ataupun tak nak dengar dah bapak dia marah, anak dia pun buat kerja sekolah, ataupun sebelum bapak dia tanya, dia dah siapkan kerja sekolah tu. So tindakan yang anak dia buat ni iaitu membuat kerja rumah sebelum ditanya ni, untuk mengelak daripada rangsangan yang dia tak ingini, iaitu contoh leteran bapak dia, kena marah. Itu yang boleh dikaitkan dengan watak Chon dan ayah Chon. Terima kasih. Saya ingin menambahkan watak satu lagi, iaitu pengetua. Beliau merupakan seorang pengetua di Sekolah Baranggai Witaya dan Sekolah Rumah Kapal. Ia merupakan pengetua kepada Sekolah Baranggai Witaya dan Sekolah Rumah Kapal yang diajari oleh dua orang guru, Cikgu Song dan Cikgu An. Pengetua ini mempunyai ciri personaliti extrovert seperti seorang yang baik hati, berfikiran terbuka, dan ia juga mempunyai ciri personaliti introvert di mana dia juga seorang yang tegas dan sangat strict dalam membuat sebarang keputusan. Okey, beliau juga seorang yang sangat strict dan tegas orangnya. Seperti contoh, beliau menyuruh Cikgu An untuk membuang tatunya sebelum mengajar di Sekolah Baranggai Witaya kerana sebagai seorang guru, dia akan memberikan contoh yang baik kepada pelajarnya. Tetapi Cikgu An berkeras untuk tidak membuang tatunya itu, dan pengetua tersebut membuat keputusan untuk menghantar Cikgu An ke Sekolah Rumah Kapal tersebut. Dan beliau juga seorang yang baik hati dan berfikiran terbuka. Ini adalah kerana beliau sangat mempercayai kedua-dua orang cikgu ini, walaupun walaupun dia seorang yang tegas dan strict, kerana beliau mempercayai kedua-dua orang cikgu ini boleh membimbing pelajar sekolah rumah kapal itu dengan lebih cemerlang, mengikut cara pengajaran masing-masing tanpa memaksa atau untuk mengikut arahan yang strict bagi mengajar anak-anak sekolah tersebut. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Syahira binti Azman, nombor matrik I1810261. Hari ini saya akan mengulaskan mengenai filem The Teacher Diary dengan teori B.F. Skinner. Filem ini mengisahkan mengenai dua orang guru yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah daerah terpencil di pedalaman, iaitu daerah Maengping Dam. Mereka ditempatkan di sekolah perahu yang bernama Baranggai Witaya yang terbina di sungai. Mereka ini dikenali sebagai Cikgu An dan juga Cikgu Song. Pada tahun 2012, seorang bekas atlet gusti iaitu Cikgu Song mendapat tawaran untuk mengajar di sekolah tersebut. Dia mempunyai 4 orang pelajar.
Cikgu Song menggantikan Cikgu An. Pada mulanya, Cikgu Song tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Namun selepas menemui teori Cikgu N, beliau mula beradaptasi dan mengikut rentak seperti mana yang dilakukan oleh Cikgu N di dalam diari peribadinya. Okey, diari ni mengisahkan mengenai pengalaman suka duka Cikgu N. Jadi pada mulanya Cikgu N ni dia datang bersama dengan rakannya si Cikgu Gigi. And then kemudian mereka ni ditempatkan di kawasan pendalaman sebegitu kan. Kemudian selepas beberapa minggu Cikgu Gigi dah mula berputus asa untuk mengajar di sekolah tu sebab dia ada pengalaman buruk. Yang pertama, masa mula-mula dia datang, dia nak nak ambil air, tapi masa dia nak ambil air tu air tak keluar. Dia cubalah korek dia punya pipe tu, and then terkeluarlah bangkai cicak, and then dia mulalah rasa macam tak sedap hati. Apa pula akan terjadi pada masa akan datang kan. And then kemudiannya tak lama lepas tu, beberapa hari selepas itu, mereka terjumpa mayat yang mayat dekat bawah tandas. Jadi Cikgu Gigi dengan rasa macam dah orang kata putus asa dah tak nak duduk situ. So dia tinggalkan Cikgu M keseorangan. Dan start dari situlah Cikgu M mula banyak menulis diary mengenai pengalaman dia dekat sana, macam mana cara dia mengajar apa semua. Okey, Cikgu M ni orang kata memang sangat berdedikasi. Beliau ni banyak menerapkan teknik-teknik pengajaran yang boleh memudahkan pelajar untuk fahami. So apa yang teknik-teknik yang diajar tu semuanya akan ditulis di dalam diary tersebut. Kemudiannya beberapa bulan selepasnya, dalam tahun 2012 juga, Cikgu N mula berpindah ke sekolah baru di Mofah sebab adalah kerana Cikgu N mengikut jejak tunang dia, boyfriend dia, begitulah kan. So Cikgu N dah tak mengajar dekat sekolah pondok ni, sekolah bot ni. So selama beberapa bulan sekolah ni tiadalah guru ganti, dan muncullah Cikgu Song sebelum hujung tahun 2012 menggantikan Cikgu N. Dan Cikgu Song ni lah yang mengaplikasikan apa yang ada di dalam diary Cikgu N. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, dalam filem ni anda boleh melihat teori B.F. Skinner yang diterapkan dalam pendidikan. Okey, teori behaviorism ni adalah merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. So saya akan berikan beberapa contoh di mana di dalam klip-klip ini menyatakan teori B.F. Skinner itu diterapkan di dalam pendidikan. Okey, pada contoh pada minit ke-31.28, minit ke-48.11 dan juga minit ke-50.34. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Okey, berkaitan filem ni dengan teori B.F. Skinner adalah dalam filem ni banyak menggunakan konsep peneguhan. Okey, kita dapat lihat dengan jelas kerana Skinner telah menjelaskan bahawa peneguhan ni boleh bersifat antara positif dan juga negatif. So, apa itu peneguhan positif? Peneguhan positif adalah seperti pujian, galakan, ganjaran dan juga hadiah dan sebagainya. So, kalau pujian dan ganjaran ini diberikan, ia amat penting untuk mendorong pelajar itu menghasilkan sesuatu yang terbaik pada masa hadapan. Manakala peneguhan negatif ni merupakan satu rancangan serta-merta yang tak selesa ataupun yang menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku itu ditunjukkan. Okey, seperti tindakan Cikgu N pada babak minit 31.28 saat ni menunjukkan suatu peneguhan positif yang tepat sehingga mampu mengawal tingkah laku pelajar di dalam kelas, di mana selepas saja pelajar tu menjawab soalan di dalam di papan hitam, mereka akan diberikan ganjaran bintang sebagai
apa ni orang kata, hadiah buat mereka. So ganjaran ini yang diberikan ini menjadikan satu batu loncatan kepada pelajar untuk lebih bersemangat belajar dan menghasilkan kerja yang lebih bermutu tinggi. So boleh ditengok pada saya punya yang kat bawah ni yang ada anak panah tu, okey. Tingkah laku di mana pelajar menjawab soalan di papan putih akan mengakibatkan Cikgu M memberikan ganjaran bintang. Dan tingkah laku pada masa hadapan itu pula menyebabkan pelajar itu berlumba-lumba untuk menjawab soalan. Di mana kat situ kita dah nampak persaingan yang sihat di dalam kelas berlaku. Okey, tindakan seterusnya adalah tindakan Cikgu Song pada babak minit 48:11 saat, di mana ia menunjukkan penguatan positif yang kuat sehingga mampu membuatkan pelajarnya kembali bersekolah semula. Pelajarnya iaitu Chon, dahulunya dia bersekolah, namun selepas keluarganya berada di dalam kesusahan, dia terpaksa menolong ayahnya untuk menangkap ikan. Jadi Cikgu Song dengan hati yang terbuka, dia sanggup korbankan masa dan tenaga dia untuk memberi pertolongan kepada keluarga Chon dengan dia merasakan, dia cakap yang dia sanggup tolong keluarga Chon menangkap ikan di setiap kali hujung minggu, dengan asbab Chon kembali bersekolah dan habiskan sesi persekolahannya di sanalah. Jadi itu dah merubah pandangan pemikiran Chon bahawa dia perlu bersekolah kerana apabila dia mendapat pendidikan, ia penting untuk masa hadapan. So boleh dilihat tingkah laku yang dilakukan adalah pelajar itu memasuki ke sekolah semula, dan kesan dan ataupun akibatnya adalah cikgu membantu keluarga pelajar itu menangkap ikan pada hujung minggu. Dan tingkah laku pada masa hadapan adalah pelajar itu akan sedar bahawa pendidikan ni penting di masa hadapan, dan itu sangatlah orang kata satu tindakan yang, satu respon yang positif daripada seorang pelajar. Okey, seterusnya tindakan pengetua pada babak minit 50:34 saat yang menunjukkan pula peneguhan negatif, di mana jika Cikgu Song tidak meningkatkan prestasi peperiksaan pelajarnya, maka kontrak beliau tidak akan diperbaharui lagi oleh pengetua. Jadi sekiranya Cikgu Song ingin kontraknya diperbaharui, dia perlulah memastikan bahawa setiap pelajarnya mendapat prestasi yang baik ketika di dalam peperiksaan semester kedua pada semester akan datang. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa tingkah laku Cikgu Song iaitu prestasi pengajaran Cikgu Song teruk kerana dia punya result peperiksaan anak muridnya adalah tidak memberangsangkan. So ia akan mengakibatkan pengetua tidak akan memperbaharui kontrak Cikgu Song. Jadi sekiranya Cikgu Song tu nakkan kontraknya diperbaharui, so dia berfikir bahawa tingkah laku dia pada masa hadapan adalah dia telah tekad untuk menyambung pembelajarannya, menyambung pelajarannya untuk menjadi guru yang cemerlang. So dia dah boleh mendidik anak muridnya itu dengan lebih baik dan boleh mengaplikasikan setiap teknik di dalam di dalam pendidikan. Okay. Peneguhan negatif ini juga memberikan orang kata desakan kepada individu untuk memperbaiki diri mereka di masa hadapan. Okey, peneguhan positif yang ditunjukkan di dalam filem ini menyatakan bahawa pemberian ganjaran adalah bertepatan dengan anggapan Skinner bahawa reward ataupun reinforcement
adalah sebagai faktor terpenting di dalam proses pembelajaran, manakala peneguhan negatif pula memberi rangsangan serta-merta yang tak selesa ataupun menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku itu ditunjukkan. Jadi ia memberi desakan positif kepada seseorang individu tersebut. So, Skinner berpendapat bahawa tujuan psikologi adalah untuk meramal dan juga mengawal tingkah laku, iaitu Hermes 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aliasfi binti Nur Afendi, bernama matrik I191 03573. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai penyelesaian iaitu daripada teori B.F. Skinner, iaitu daripada filem The Diary Stitches. Okey, modifikasi tingkah laku ni ataupun behavior modification adalah satu kaedah terapi akan prinsip peneguhan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Contoh-contoh bagi aplikasi prinsip pelaziman Skinner adalah iaitu token ekonomi, iaitu merupakan teknik modifikasi tingkah laku yang berbentuk sistem insentif lah. Contoh dia macam kalau kita nak memberi saya akan terangkan sikit apa itu modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku ataupun behavior modification merupakan satu kaedah terapi iaitu peneguhan untuk mengubah tingkah laku seseorang tu. Contoh-contoh bagi aplikasi prinsip pelaziman Skinner adalah token ekonomi yang merupakan teknik yang digunakan untuk modifikasi tingkah laku seseorang itu yang berbentuk sistem insentif. Token ni diberi jika tingkah laku ataupun perbuatan yang kita berjaya buat ataupun tingkah laku yang berhasil dilakukan lah. Token ini berfungsi seperti duit, barang ataupun banyak lagi lah. Okey, contoh token ekonomi ataupun adalah jika seseorang itu memberikan rangsangan ataupun sokongan kepada kita. Contoh dia macam kita rasa kita tak boleh nak buat satu benda tu, tapi orang lain ataupun orang memberikan sokongan kepada kita dengan okey, kalau awak benda ni, saya akan berikan awak ganjaran. So kita automatik akan berusaha ataupun semangat untuk melakukan perkara tersebut sehingga ia membuahkan hasil. Okey, teori behaviorisme ni ataupun teori tingkah laku ni dapat dilihat melalui perwatakan Cikgu N pada minit 30, di mana Cikgu N memberikan ganjaran bintang ataupun hadiah kepada sesiapa yang dapat menyelesaikan dahulu soalan yang diberikan olehnya. Pada mulanya pelajar-pelajar NCN ni macam tak semangat ataupun tak ada siapa yang nak buat soalan yang telah diberikan NCN di papan putih. Tapi apabila NCN memberitahu bahawa jika ada orang memberanikan diri untuk menjawab soalan itu di hadapan, ia akan mendapat ganjaran ataupun hadiah. So, ramai pelajar-pelajar yang di dalam kelas itu semua bersemangat ataupun berlumba-lumba untuk menjawab jawab soalan yang telah diberikan NCN tu di papan putih. Okey, dengan teknik ataupun cara yang dilakukan oleh NCN oleh Cikgu N ini, ia membuatkan pelajar mengubah tingkah laku tidak normal kepada normal, iaitu pelajar-pelajar daripada awalnya rasa takut untuk menjawab soalan di hadapan, terus rasa semangat yang berlumba-lumba untuk menjawab soalan di hadapan yang telah diberikan oleh NCN.
So daripada sini kita dapat tengok konsep peneguhan dengan jelas kerana Skinner menjelaskan bahawa peneguhan boleh bersifat positif ataupun negatif. Contoh dia bagi peneguhan positif adalah seperti pujian, ganjaran, galakan, hadiah dan sebagainya. Ganjaran ataupun pujian ni merupakan satu yang penting kerana ia boleh mendorong seseorang itu untuk berlumba ataupun bersemangat untuk mendapatkan ataupun menghasilkan sesuatu yang baik. Okey, yang kedua iaitu di mana Encik Song sanggup dihantar ke sekolah yang pedalaman untuk beliau menjadi seorang guru yang tetap dan beliau mempunyai pekerjaan tetap. Encik Song sanggup belajar banyak benda kerana beliau bukan merupakan seorang guru yang sebenar lah. Kiranya macam cikgu ganti lah. Apabila Encik Song tiba di sana, Encik Song menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran seperti Encik Song menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan semasa Encik Song menyesuaikan diri di tempat itulah. Kerana di sana tak ada kemudahan seperti air, seperti air yang bersih, seperti rangkaian telefon, lampu dan macam-macam lagi. Tapi Encik Song tidak berputus asa dan sabar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Okey, pada minit ke-9 Encik Song terpaksa mencari pelajar dengan menaiki bot dan pergi dari rumah ke rumah untuk mendapatkan pelajar sebab pelajar-pelajar kat sana ataupun kanak-kanak kat sana kurang diberi pendedahan mengenai pendidikan. Okey, seterusnya Encik Song mengambil itu sebagai satu cabaran yang boleh dilakukan olehnya, iaitu Encik Song mesti bersabar dengan pergi dari satu rumah ke satu rumah untuk mencari pelajar. Daripada kesabaran yang Encik Song rasa, Encik Song telah berjaya mendapatkan 4 orang pelajar dan Encik Song merasakan itu satu pencapaian ataupun benda yang patut dibanggakan oleh dirinya. Okey, daripada apa yang Encik Song lakukan ni, ia adalah perkara yang menggunakan prinsip peneguhan untuk mengubah tingkah laku normal beliau. Bagi Skinner, kaedah hukuman tidak berkesan dalam usaha mengubah tingkah laku daripada tindak normal kepada normal. Encik Song sanggup melakukan sedemikian adalah kerana beliau ingin mendapatkan ganjaran, iaitu apabila pelajar-pelajar Encik Song itu menunjukkan pembelajaran yang positif, beliau akan diserap menjadi guru tetap. Seterusnya beliau akan mendapat pekerjaan tetap seperti yang beliau impikan. Seterusnya beliau juga sanggup melakukan sedemikian kerana ia akan memberikan kepuasan kepada dirinya apabila pelajar-pelajar tersebut lulus dengan cemerlang di dalam peperiksaan. Okey, seterusnya akan ada peneguhan negatif yang di mana peneguhan negatif ni akan membuatkan kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan mencapai apa yang kita nak dan apa yang kita rasa kita tak boleh buat tapi kita akan cuba untuk mencapainya. Okey, contohnya di minit 35 iaitu tindakan pengetua yang menunjukkan peneguhan negatif. Peneguhan negatif iaitu sekiranya Cikgu Song ni tidak boleh meningkatkan prestasi pelajarnya, kontrak Cikgu Song ni tidak akan diperbaharui lah. So di sini Cikgu Song rasa tercabar dan cuba memperbaiki dirinya dengan dia sendiri belajar macam mana dia nak jadi cikgu yang baik kepada pelajar-pelajar dia, dan seterusnya untuk meningkatkan prestasi peperiksaan
pelajar dia. So daripada sini kita dapat lihat peneguhan negatif juga akan mendorong seseorang itu untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekian, terima kasih daripada kami. Dan terima kasih kerana sanggup mendengar dari awal sampai ke akhir, sampai ke minit ke-50. Maaf di atas salah dan silap dan kekurangan daripada kami. Bye.